InsyaAllah nabda. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa nata'allama wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hasanata tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ad-dilalata 'ala al-huda ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh share dulu, like dulu insyaAllah. Jadi petang ini kita menyambung kembali muzakarah perbincangan bab al-i'tikaf daripada kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kita dah sampai pada perbahasan mubtilatu al-i'tikaf, perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Sittatun, ada 6. Yang pertama ialah al-junun wal ighma, ay at-tari'ani bisababin ta'adda bih. Yang pertama ialah gila dan juga pengsan. Boleh gila dan juga pengsan. Bisababin ta'adda bih. Bila mana gila dan pengsan tu sengaja dibuat, sengaja mengambil ubat gila ataupun sengaja ambil bius untuk dipengsankan, maka ketika itu kalau dia sedang iktikaf, batal iktikafnya. Adapun kalau tak sengaja, bagaimana pula kalau tak sengaja? Dalam ta'liq nombor 2 disebut wa amma idza kana ghaira muta'addin fayabtulu kadzalika walakin la yuhsab zamanul junun min al-i'tikaf law baqiya fil masjid bikhilaf al-ighma'i fayuhsab. Adapun kalau gila dan pengsan itu tidak sengaja, tak sengaja, laqaddarallah, ditakdirkan gila, sedang iktikaf gila contoh, ataupun sedang iktikaf pengsan, tak sengaja lah, maka saya sebut batal juga iktikaf tu. Cumanya la yuhsabu zamanul junun min al-i'tikaf. Zaman dia gila tidak dikira di bawah i'tikaf sebagai i'tikaf, sekalipun dia kekal duduk dalam masjid. Contohlah kita sebut seseorang tu bernazar untuk i'tikaf sehari semalam. Sehari semalam ni 24 jam lah. Jadi kawan tu dah i'tikaf selama 20 jam. Selepas 20 jam i'tikaf gila. Tak. Walaupun dia duduk dalam masjid, sedang gila tu duduk dalam masjid 4 jam, maka kita sebut 4 jam tu tidak boleh menyempurnakan 20 jam yang pertama tadi. Maknanya i'tikaf dia belum selesai lah. Dia baru i'tikaf 20 jam. Dia kena selesaikan nanti bila dah sembuh molek, tambah lagi 4 jam untuk sempurnakan apa? I'tikaf dia. Bi khilafil ighma'i fa yuhsab, berbeza kalau pengsan. Kalau pengsan tak sengaja, kalau masih duduk dalam masjid, maka dikira jam-jam i'tikaf dalam masjid tu. Dia duduk dalam masjid, dia bernazar untuk i'tikaf dalam masjid selama sehari semalam 24 jam. Selepas 20 jam i'tikaf dia pengsan. Kita biarkan dia duduk dalam masjid sampailah habis sehari semalam, maka kita sebut 4 jam. Jadi dia duduk dalam masjid walaupun dia sedang pengsan, dikira yuhsab. Itu kalau apa? Kalau pengsan tidak sengaja. Kalau sengaja tak dikira lah, kita dah sebut tadi. Yang kedua, perkara yang kedua yang membatalkan i'tikaf ialah sukru al-muta'addi, mabuk yang disengajakan. Mabuk yang disengajakan. Boleh? Itu membatalkan i'tikaf. Wala yuhsabu zamanuhu min al-i'tikaf law baqiya fil masjid. Kalau orang yang mabuk tu duduk dalam masjid, adakah jam-jam, saat-saat yang dia duduk dalam masjid itu dikira? Kita sebut tidak dikira juga. Gambaran macam tadilah, dia bernazar untuk i'tikaf sehari semalam. Tak. Lepas habis 20 jam dia minum arak, jadi mabuk. Walaupun dia mabuk dalam masjid, dia duduk dalam masjid 4 jam sampai dia mabuk tu, tak kita sebut
dia punya iktikaf dah batal. 4 jam yang dia duduk dalam masjid dalam keadaan mabuk tu tidak dikira. Nombor 3, perkara yang membatalkan iktikaf ialah al-haid. Kalau perempuan datang haid, batallah iktikaf dia. Yang keempat, ar-riddah. Murtad, na'udzubillah, keluar daripada agama. Yang kelima, al-janabah allati tufattiru as-sa'ima min jima'in aw istimna'. Janabah yang macam mana? Janabah yang membatalkan puasa. Sama ada dengan bersetubuh ataupun mengeluarkan air mani dengan tangan dan sebagainya. Janabah yang membatalkan puasa juga membatalkan i'tikaf. Na'udzubillah dah kalau jimuk dalam masjid dah. Ni gila sungguh kayaknya. Ataupun istimna' dalam masjid. Na'udzubillah. Ala kulli hal ianya membatalkan i'tikaf. Nombor 6 lah. Al-khuruju minal masjidi bila uzrin. Keluar daripada masjid tanpa keuzuran. Ay al-khuruju bi kullil badan ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar. Keluar daripada masjid tanpa keuzuran. Maknanya kita duduk dalam masjid ni, tak sedang iktikaf. Lepas tu kita keluar daripada masjid dengan seluruh badan kita. Di sini disebut wal ibratu fil khuruj bima ta'tamada alaihi sawa'un kana rijlaihi aw ghairahuma. Nah, dianggap seseorang tu keluar daripada masjid ialah bila mana dia mengeluarkan anggota yang dengan anggota tu dia boleh mengimbangi badan dia. Contoh kita yang sihat ni, kita imbangkan badan kita dengan kaki dah tak? Kita beriktimad. Kita berpaut ataupun bertaut ataupun kita panggil apa? Kita beriktimad lah, beriktimad. Bergantung kepada kaki kita ni. Tak, kita menguatkan badan kita dengan kaki kita. Jadi kalau kita jenis orang yang beriktimad dengan kaki, kita keluarkan kedua-dua kaki kita, maka batal dah iktikaf kita. Walaupun badan masih dalam masjid. Bila anggota yang kita iktimad di atas itu dah keluar, maka batal kita punya iktikaf. Mana habislah tempoh iktikaf tu. Bukanlah maksud pahala iktikaf tu terus tak dapat. Faham tak? Saya iktikaf dalam masjid dan 5 jam. Lepas 5 jam saya keluar. Iktikaf 5 jam tu dapatlah pahala. Cuma bila saya keluar, batallah iktikaf tu. Jadi macam mana saya nak jaga iktikaf saya daripada batal? Jangan keluar tanpa sebarang hajat, tanpa sebarang uzur. Boleh? Boleh? Tu jangan faham dia sedang iktikaf 5 hari dah iktikaf, tiba-tiba gila. 5 hari iktikaf tu tak dapat pahala. Sebab apa? Batal. Tak. Masuk kat sini 5 hari yang dia iktikaf tu dapat pahala dah. Lepas tu dia gila. Gila tu membatalkan iktikaf yang akan datang ni. Yang sebelum ni sah dah dan dapat pahala dah. Dia bukan macam puasa. Tak. Puasa kalau batal satu, batal semua, kena qada nanti. Boleh? Begitu juga kalau sembahyang. Kita sembahyang 4 rakaat, batal rakaat keempat, batal semua. Rakaat pertama, kedua, ketiga semua batal, kena ulang balik daripada awal. Yang ni taklah. Boleh? Sudut pahala tu masih dapat. Maknanya yang 88 tu sah, masih dapat pahala. Tinggal lagi kalau ada niat nazar untuk iktikaf secara berturut-turut. Ataupun dia tak nazar. Malah iktikaf tu sunat. Tapi dalam iktikaf sunat tu dia sebut aku nak iktikaf secara berturut-turut 2-3 hari. Maka itu perbahasan yang kita nak bincang sekarang ni lah. Sebelum tu kita sebut dulu. Saya sebut al-khuruju bil kulli badan. Nak batal iktikaf dengan cara keluar daripada masjid tanpa uzur ialah dengan cara apa? Dengan cara kita keluarkan seluruh badan kita. Badan kat sini maksudnya tadilah tempat yang kita iktimad di atasnya, iaitu kaki kita. Kalau kita keluarkan sebahagian badan dan badan tu pula bukan tempat yang kita iktimad dengan dia, maka tak batal. Contoh kita keluarkan tangan daripada masjid. Keluarkan tangan. Badan duduk dalam masjid, tangan luar masjid, tak batal iktikaf. Ataupun keluar kepala, jengok ada benda kat luar, badan kat dalam lagi. Tak, ketika itu masih tidak batal iktikaf. Nak batal tu pula tadilah ma'al ilmi wal amdi wal ikhtiyar.
tahu hukum, dan juga sengaja, dan juga ikhtiar, pilihan sendiri, bukan dipaksa. Terus, masailu fil i'tikafil mutatabi'. Sekarang ni nak masuk perbincangan tentang masalah-masalah dalam i'tikaf yang diniatkan secara berturut-turut. Sebelum ni kita hanya bincang niat i'tikaf sama ada itlaq, maknanya sahaja aku i'tikaf, ataupun ma'al qaidil muddah, sahaja aku i'tikaf 2 hari, 3 hari. Tak, itu saja yang kita bincang. Kita tak bincang lagi macam mana kalau seseorang tu niat i'tikaf dan dia niat i'tikaf berturut-turut. Maknanya sahaja aku beriktikaf 5 hari secara berturut-turut. Apakah hukumnya? Berturut-turut tu pula, kalau berlaku sesuatu kat tengah-tengah, gila ke, keluar haid ke, tak, dan sebagainya, adakah membatalkan berturut-turut tu? Itu akan dibincangkan. Kita baca masailu fil i'tikafil mutatabi'. Yang pertama Syekh sebut, idza nazara i'tikafa muddatin mutatabi'atin lazimahu i'tikafuha ma'a tatabu'iha, fa in qata'aha wajaba 'alaihi isti'nafuha min jadidin. Kalau seseorang itu bernazar untuk i'tikaf dalam satu muddah tempoh yang berturut-turut, maka wajib bagi dia i'tikaf dengan tempoh tersebut secara berturut-turut. Contoh, dia bernazar, lillahi alayya an a'takifa 5 ayamin mutataliyah. Maknanya sahaja aku, bagi Allah ke atas aku, untuk aku yang i'tikaf 5 hari berturut-turut. Maka wajib seseorang tu apa? Beriktikaf 5 hari berturut-turut. Sebab dia nazar begitu. Ada nazar untuk i'tikaf sebulan berturut-turut, maka kena sebulan, dan sebulan tu mesti berturut-turut. Fa in qata'aha wajaba 'alaihi isti'nafuha min jadid. Ustaz Azri, kita share Ustaz Azri. Share sikit. Fa in qata'aha wajaba 'alaihi isti'nafuha min jadid. Kalau dia memutuskan berturut-turut tersebut, maka dia wajib mulakan i'tikaf daripada awal. Sebab apa? Dia nazar. Satu, bila dia nazar, dia wajib tunaikan. Apa yang dia nazar? Sebulan berturut-turut. Maka mesti sebulan tu berlaku secara berturut-turut. Kalau diputuskan di tengah, kita sebut apa yang kamu i'tikaf tu mungkin dapat pahala lah, ataupun insya-Allah dapat pahala. Tak, cumanya nak menunaikan kamu punya nazar belum selesai, belum tertunai, belum gugur nazar kamu. Sebab kamu nazar sebulan berturut-turut, sekarang ni baru 15 hari. Lepas tu kamu berlaku sesuatu yang menyebabkan terputusnya tatabu', maka kena qada' daripada awal balik. Mana daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, start daripada awal balik. Bukan sambung hari ke-16, 17, 18 sampai 30, tak. Tu dia. Boleh? Nak habis dah. Tak habis juga lah. Tengok baca. Nombor 2, al-umur allati taqta' at-tatabu'a arba'atun. Jadi saya sebut tadi, kalau seseorang tu bernazar untuk i'tikaf 30 hari secara berturut-turut, maka wajib dia menunaikan nazar tersebut. Kalau diputuskan di tengah-tengah, maka wajib dia start daripada hari pertama balik, kedua, ketiga. Jadi yang jadi persoalan, apakah perkara-perkara yang memutuskan tatabu'? Tatabu' ni berturut-turut lah. Apakah perkara yang memutuskan berturut-turut tersebut, sehingga dianggap dia kena start daripada hari pertama balik i'tikaf untuk menunaikan nazar dia tu? Maka disebut sini ada 4. Ada 4. Tu dia. Boleh? Ya Allah. Ngantuk mata pula dah. Faham tak ni? InsyaAllah Ustaz Fazrul Hakim, Ustaz Amr, kuat ada bisnes lah ni. Semoga maju, terus maju insya-Allah. Ustaz Nasur Saila. Ni saya tak kenal ni. Nama ni familiar, tapi pemilik Facebook kadang tak perasan. InsyaAllah barakallahu fikum. Ada masa kita ngopi insya-Allah.
Al-umur allati taqta' tatabu arba'ah. Ada 4. Yang pertama as-sukru. As-sukru ni mabuk. Ya, mabuk. Yang kedua al-kufru. Kufur, murtad lah, na'udzubillah. Yang ketiga ta'amudul jima', sengaja jima'. Oh, ni teruk sangat dalam masjid jima' bini. Tu. Yang keempat ta'amudul khuruj li ghairi hajah. Sengaja keluar daripada masjid tanpa sebarang hajat. Yang keempat apa dia? Sengaja keluar daripada masjid tanpa sebarang hajat. Tapi kita habiskan dulu, lepas tu saya terang dengan contoh. Jadi disebut nombor 4, perkara yang membatalkan tatabu' ialah sengaja keluar daripada masjid tanpa hajat. Wal hajatu, dengan makna kalau keluar untuk hajat, maka dia tidak memutuskan tatabu', tidak memutuskan berturut-turut tu. Maknanya bila dia keluar, dia masuk balik, kita terus sambung hari ke-16, 17, 18, 19 sampai ke 30. Kalau keluar daripada masjid kerana hajat. Jadi apakah hajat? Maka disebut sini wal hajatu mislu, contoh hajat ialah al-marad, sakit. Sakit yang lagu mana? In syaqqa alaihi lubuthuhu fil masjid aw khafa talwisah. Sakit yang menyebabkan dia susah nak duduk kekal dalam masjid. Jadi dia benarkan nak iktikaf sebulan betul-betul dalam masjid. Baru selesai 2 hari. Tengah-tengah sakit dia nak selesaikan 28 hari lagi. Susah. Contoh sakit tu perlu ke hospital atau perlu duduk di ward. Jadi puaslah nak buat, nak panggil doktor rawat di ward, lepas tu nak bawa alat-alat tu nak letak di ward dia, di dalam masjid. Nak panggil doktor ke masjid, nak bawa alat-alat kesihatan tu ke masjid, susahlah. Tak. Ataupun dia sendiri tak selesa duduk dalam masjid. Sebab orang sakit kan, sekejap nak duduk, sekejap nak berdiri, sekejap nak tu, sekejap nak ni, sekejap nak keluar, nak buang air besar dan sebagainya. Maka sakit yang menyusahkan dia itu kekal dalam masjid. Ya? Ataupun dia bimbang kalau duduk dalam masjid mengotorkan masjid. Tengah-tengah sakit ni kadang tak kencing berak pun dekat tilam. Tak, kita pakai botol ke, pakai tengah sakit tak nak gerak. Tak boleh nak kuat, tak boleh nak gerak dengan baik. Jadi bimbang kotor masjid. Jadi kalau sakit begitu, kita sebut tidak memutuskan tatabu. Jadi kawan ni dah puasa, dah iktikaf 10 hari lah kita sebut, 10 hari. Datang sakit. Sakit yang tadi lah, yang cukup syarat tu. Tak. Datang sakit 5 hari, duduk hospital awal. Lepas tu sembuh balik. Dia datang semula ke masjid. Bila datang ke masjid tu, hari pertama dia iktikaf tu, kita sebut itu hari ke-6, bukan hari pertama. Sebab apa? Tadi dah selesai 5 dah. Sebelum kamu keluar daripada masjid untuk ke ward tu, dah warded di hospital, maka apa? Kamu dah selesai 5 hari. Jadi hari yang kamu datang kembali ke masjid sama hari ke-6, ke-7, ke-8 sampailah cukup sebulan. Kemudian hajat lagi ialah wal ightisal wa izalatun najasah. Mandi. Mandi wajib ke mandi sunat ke, keluar daripada masjid. Puaslah nak mandi dalam masjid. Mandi di tandas masjid, di sebelah masjid. Itu keluar tu tidak memutuskan tatabu'. Wal aklu, makan. Sebab makan ni walaupun boleh dalam masjid, tapi orang yang ada muru'ah, dia segan nak makan dalam masjid. Tak. Tu. Jadi dianggap sebagai apa? Perkara yang tidak memutuskan tatabu'. Wasyurbu, minum. Syurbu minum ni tengok. Kalau boleh minum dalam masjid tu ada air kawi ke dalam masjid, jadi boleh minum dalam masjid. Dia keluar juga. Yang ketika itu minum memutuskan tatabu'. Tapi kalau memang tak ada dalam apa nama? Dalam masjid, tidak ada sumber air. Ataupun ada air pahit. Air pahit orang tak boleh minum. Tak. Maka dia kena apa? Dia keluarlah untuk cari air yang lebih sesuai. Ketika itu keluar dia tu tidak membatalkan, tidak memutuskan tatabu'. Faham tu? Wa qada'u hajatil insan. Seterusnya perkara yang tidak memutuskan tatabu' ialah menyelesaikan hajat-hajat manusia yang lain. Sahabat kita ada minta pertolongan. Tak, kita pun pergi tolong. Lepas tu kita kembali ke masjid. Kita keluar tu tidak memutuskan tatabu'.
Hmm. Boleh? وكذلك إذا كان في طريقه للحاجة فعاد مريضا وزار قادما وصلى على جنازة. Begitu juga perkara yang dianggap sebagai perkara yang kita sebut sebagai hajat, perkara yang kita sebut sebagai hajat yang tidak memutuskan tatabu' ialah kalau seseorang tu keluar daripada masjid untuk hajat. Contoh, dia keluar untuk pergi makan. Kat masjid tak ada sedia makan, ataupun kalau disediakan pun kita sebut tadi tidak ada masalah untuk keluar. Jadi dia keluar untuk pergi makan. Tapi dalam perjalanan dia keluar tu ada orang sakit. Dia doktor, dia pun rawat dulu orang sakit tu. Orang sakit tiba-tiba jatuh ke mana, dia doktor ni tahulah benda yang nak buat kalau orang tiba-tiba jatuh dan sebagainya. Ataupun dia ziarah. Dia ziarah apa? Ziarah orang yang bawa balik, anak dia daripada Mesir bawa balik ke, kawan dia daripada Saudi bawa balik ke. Dia ziarah. Tapi dengan syarat tempat ziarah tu satu jalan dengan tempat dia nak menunaikan hajat. Contoh, arah depan ni dia nak pergi beli makanan, dia nak pergi makan kedai depan tu. Dia jumpa orang sakit dalam perjalanan dia ke sana. Dia ziarah orang yang kepulangan daripada tempat jauh tu, dalam perjalanan dia nak menuju ke tempat makan tu. Itu pun disyaratkan kalau ziarah orang yang baru pulang daripada tempat-tempat yang jauh. Disyaratkan apa? Disyaratkan tidak lama masa lah. Jangan duduk sampai 10 hari ziarah, ataupun 10 jam. Begitu kalau merawat orang sakit tadi tu, tak boleh lama. Lama pendek tu ikut uruf lah. Kalau lama maka membatalkan tatabu'. Wa salla ala janazah. Dia on the way nak pergi makan, dia singgah sembahyang jenazah. Itu disyarat, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat tak menunggu. Maknanya mari-mari tu orang start sembahyang, tu Allahu Akbar. Habis sembahyang tu pun belah. Pergi makan lepas tu balik semula ke masjid. Tapi kalau mari ke tempat, dia datang ke tempat orang sembahyang jenazah, kena tunggu. Jenazah baru nak dimandikan, lama menunggu. Ketika itu kita sebut apa? Memutuskan tatabu'. Boleh? Okay, jadi 4 perkara ni apa dia? As-sukru, mabuk, kufur, sengaja jima' dan keluar daripada masjid tanpa sebarang hajat. 4 perkara ni membatalkan dan memutuskan tatabu' berturut-turut. Dengan maknanya apa? Dengan makna kalau seseorang tu bernazar untuk i'tikaf sebulan, tak, tiba-tiba lepas 10 hari i'tikaf dia mabuk. Mabuk. Maka kita sebut, kita tanya dia mabuk apa? Contohlah mabuk 5 hari. Tak. Ataupun mabuk sekejap, ikutlah. Tak kisah mabuk berapa lama pun. Ataupun dia kufur, ataupun sengaja jima' dengan isteri dia dalam masjid, ataupun sengaja keluar tanpa sebarang hajat. Itu memutuskan berturut-turut tatabu' tersebut. Jadi 10 hari dah i'tikaf. Sepatutnya nak selesaikan lagi sebulan tu, 20 hari lagi selesailah sebulan tu. Tak. Tapi disebabkan kamu jima' selepas 10 hari, kamu kufur, murtad, na'udzubillah, maka terbatal 10 hari tu. Kena qada' balik. Qada' tu mana apa? Start daripada awal balik. Hari pertama sampai hari ke-30 balik. Dan macam saya sebut tadi, 10 hari yang dia dah i'tikaf tu dapatlah pahala insya-Allah. Taklah sia-sia. Macam kita sembahyang lah. Allah alam, saya kalau sembahyang tu kalau dibincangkan, kalau terkentut contoh pada rakaat keempat, pahala apa yang dapat? Pahala zikir, pahala baca Quran, pahala niat nak buat baik, itu dapat. Tapi pahala sembahyang tunduk rukuk tu tak dapat. Sebab apa? Sebab nak sembahyang mesti apa? Mesti suci. Tapi dalam bab saum ni, bab apa yang i'tikaf ni, Allah alam lah. Dia dah sempurna 10 hari dah. Dia kena start balik i'tikaf daripada hari pertama disebabkan dia kufur, ataupun disebabkan dia mabuk, ataupun sengaja jima', ataupun sebab sengaja keluar daripada masjid. Start daripada hari pertama sampai ke 30. Soalannya 10 hari yang pertama yang dia dah i'tikaf ni.
Apakah status dia? Dapat pahala tak? Wallahu a'lam. Saya nampak setiap hari itu merupakan hari yang berlainan. Maka insya-Allah dapat pahala lah. Dapat pahala. Atau kita lupakan sahaja benda tu. InsyaAllah dapat pahala kan. Dia cuba nak jadi mujtahid tak sampai. Gitu kan. Kadang-kadang tak berani nak jawab bila orang tanya soalan kan. Kerana soalan tu tidak jelas sebut dalam kitab ataupun kita tak pernah baca. Bukanlah sebab kita ni terlalu jumut dengan kitab, tak berani nak berkias-kias dengan masalah-masalah yang ditanya oleh orang lain. Tapi kita bimbang benda tu ada dalam kitab. Satu lagi, kalau kita bimbang benda tu ada dalam kitab, ada hukum lain. Itu satu hal. Satu lagi, soalan yang ditanya tu boleh jadi serupa dengan apa yang dalam kitab yang kita baca. Boleh jadi serupa. Sedangkan pada hakikat sebenarnya ada apa? Farq daqiq, daripada perbezaan yang sangat nipis ataupun yang sangat halus yang kita tak perasan. Sebab tu bila saya ditanya masalah-masalah tertentu yang tidak disebut secara sharih dalam kitab, saya dia tak berani nak pergi sangat. Ada handbrake tu jadi kuat sikitlah daripada terus memberi jawapan tu. Terutama berkait dengan nikah kahwin, talak apa semua ni, tu berkait dengan keluarga ni, hubungan suami isteri ni, dia jadi lebih berhati-hatilah. Selesai kat situ, boleh faham? Nombor 3. Masalah nombor 3 yang dibawa apa dia? Al-a'zar allati la taqta' at-tatabu'a fa idza kharaja laha la yalzamu niyyatu isti'nafi 'inda al-'aud sab'atun. Disebut kat sini uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabu'. Dengan makna bila mana seseorang tu keluar daripada masjid untuk buat perkara-perkara ni, ataupun disebabkan berlaku perkara-perkara ni, maka tidak wajib bagi dia untuk niat semula. Tidak wajib bagi dia niat iktikaf semula bila mana dia kembali ke masjid. Boleh. Jadi tadi kita bincang al-umur allati taqta' at-tatabu', perkara-perkara yang membatalkan, yang memutuskan berturut-turut at-tatabu'. Sekarang ni kita nak bincang uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabu'. Dengan makna kalau seseorang tu bernazar untuk i'tikaf sebulan, lepas 10 hari berlaku perkara-perkara yang kita nak sebut ni, maka dia keluar daripada masjid. Bila dia kembali kepada masjid, yang pertama kita sebut kiraan hari tu. Bila dah selesai 10 hari, hari ni kamu masuk masjid semula, kita kira hari yang ke-11, 12, 13 dan sempurnakan sampai 30. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kamu kembali ke masjid, tak perlu dah kamu niat kali kedua. Tak perlu niat semula dah. Sempurnakan terus i'tikaf tu sampai habis 30 hari. Tak perlu nak niat semula. Ala kulli hal disebut وتجب عليه المبادرة بالعود عند زوال العذر فإن تأخر ذاكرا عامدا مختارا انقطع تتابعه وتعذر البناء على ما مضى. Disebut wajib bersegera kembali ke masjid kalau uzur hilang. Kalau uzur itu hilang. Contoh uzur kat sini apa? Al-junun wal ighma. Al-junun wal ighma. Indama al-mu'takif fil masjid atau kharaja bisababihima lidarurah. Gila ataupun pengsan, ianya tidak membatalkan tatabu'. Ianya tidak membatalkan tatabu'. Bila tak membatalkan tatabu' tu, kalau selepas gila terus kembali ke masjid. Terus kembali ke masjid tu alal adah lah. Contoh orang tu dah i'tikaf 10 hari. Kemudian gila. Gila dia keluar daripada masjid. Keluar dalam 5 hari sembuh balik. Lepas sembuh gila tu terus kena kembali ke masjid. Adakah kena speed naik 200
kilometer sejam. Tak, bawa kereta macam biasa untuk ke masjid. Kalau nak berok, pergi berok dulu. Tak, sempurnakan hajat yang biasa kamu buat, tak perlu berbeza dengan adat biasa lah. Tapi benda-benda yang tak sepatutnya tak boleh buat. Terus kita kena kembali ke masjid. Kalau buat lambat, buat dono, buat tak tahu, sembuh dah daripada gila. Dah ada kata esok balik masjid, malas aku pergi hari ni. Maka kita sebut tatabuk dah terbatal, dah terputus. Maknanya kalau kamu dah iktikaf 10 hari yang pertama, bila kamu kembali semula ke masjid, kita sebut start daripada hari pertama balik. Tu start daripada hari pertama balik. Kalau dia ta'akhir dzakiran aliman mukhtaran, tak boleh bina dengan yang mamada. Kalau 10 hari tak boleh sebut hari ni ke-11 ke-12, tak boleh. Kena start daripada hari pertama balik. Okey, kita baca yang pertama sab'atu. Yang pertama al-junun wal ighma. Gila dan juga pengsan. Bilakah al-junun dan ighma ini tidak membatalkan tatabu' indamal mu'takifu fil masjid? Takut pendengar dah pusing dah. Faham tak ni? InsyaAllah faham. Kena ulang kaji balik lah. Terutama sahabat-sahabat setizah yang dengar lah. Pelajar-pelajar penuntut ilmu kena ulang kaji. Kalau orang awam tu mungkin dengar gitu, tak ulang kaji tak ada masalah sangat. Tapi orang asatizah ataupun kita sebut penuntut ilmu yang dengar rakaman-rakaman saya ataupun rakaman tok guru lain, saya bukan tok guru, kan viral pula dia sebut rakaman saya dan tok guru lain. Maknanya dan tu ataf tu dia pusing tok lain, akhir sekali dia sebut saya mengaku tok guru. Lepas tu viral pula. Kau boleh kira dah. Ada orang mendengar dia nak ambil faedah, ada orang mendengar dia nak cari salah. Kat mana salah dia kawan ni? Lepas tu waktu dia viral, rakaman banyak kat YouTube tak dengar-dengar pun. Tu. Ada orang lah tu minta berlindung lah. Jadi gila dan juga mabuk tidak membatalkan, tidak memutuskan berturut-turut. Bila tu? Indamal mu'takifu fil masjid. Kalau orang yang gila dan pengsan tu kekal duduk dalam masjid. Ataupun keluar, tapi keluar tu lidarurah. Jadi Zaid bernazar untuk iktikaf dalam masjid selama sebulan berturut-turut. Selepas 10 hari iktikaf gila. Dia gila keluar masjid. Sebab orang gila duduk dalam masjid ni susah juga lah. AJK masjid dan orang lain. Maka dia keluar daripada masjid. Dia darurah. Dia keluar dalam masjid, daripada masjid contoh sebulan. Sebab apa? Gila sebulan. Lepas sembuh, dia kembali ke masjid. Kita sebut apa? Terus sambung saja. Tadi dah buat 10 hari, hari ni ke-11 ke-12. Lepas tu wajib kembali segera ke masjid. Tak boleh tangguh-tangguh. Kemudian bila dah kembali ke masjid semula tu tak perlu niat lain. Sebab apa? Niat yang mula-mula tadi dah cover dah niat yang kali kedua ni. Tu. Boleh jadi ada orang tanya, Ustaz. Tadi Ustaz sebut perkara-perkara yang membatalkan iktikaf ialah al-junun wal ighma. Gila dan juga pengsan. Sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Kat sini Ustaz sebut uzur-uzur yang tidak memutuskan tatabu' ialah gila dan ighma. Jadi seolah-olah ada pertembungan. Pertembungan kat mana? Boleh jadi orang fikir bila gila dan ighma ini dianggap sebagai uzur yang tidak memutuskan tatabu', maka ianya tidak membatalkan iktikaf. Sebab apa? Dia uzur dan tidak memutuskan tatabu', tidak memutuskan berturut-turut, maka dia tidak membatalkan iktikaf. Sedangkan kita dah sebut tadi al-junun wal ighma membatalkan iktikaf. Boleh? Jadi kita sebut tidak ada pertembungan. Dia memang membatalkan iktikaf. Dia memang membatalkan iktikaf. Cuma kalau dia bernazar untuk iktikaf sebulan berturut-turut, adakah gila dan pengsan itu memutuskan tatabu'? Kita sebut tak? Kamu dah iktikaf 10 hari, lepas 10 hari gila, batal dah iktikaf. Batal. Maknanya kalau kamu iktikaf dalam keadaan gila tak sah. Kalau kamu iktikaf dalam keadaan ighma tidak sah. Tidak. Kalau ighma lain sikitlah. Kita dah sebut tadi.
Irmak kalau duduk dalam masjid yuhsab. Tapi kalau gila, kita sebut apa? Gila? Batal iktikaf dia. Tapi tidak membatalkan tatabuk. Mana kalau duduk stay dalam masjid, orang gila tu. Dia stay duduk dalam masjid sampai 30 hari. Selesai 30 hari, kita sebut tak sah. Jadi kamu ni walaupun duduk dalam masjid 30 hari, disebabkan 10 hari pertama kamu sembuh, bukan gila. 20 hari kedua kamu gila, maka 10 saja dikira, 20 tidak dikira. Kamu kena qada 20 ni. Tu dia. Boleh? Berbeza kalau pensan. Pensan kita sebut dah tadi. Pensan yang tidak disengajakan, tak apa baca. Yang kedua adalah khuruju bi ikrahin bi ghairi haq. Keluar sebab dipaksa lah. Sebab dipaksa tanpa sebarang hak. Maknanya dia tu dipaksa secara zalim lah. Bukan dipaksa kerana nak tunaikan kebenaran atau hak-hak kepada orang lain. Jadi al-khuruj bi ikrah bi ghairi haq. Dia keluar disebabkan dipaksa. Dipaksa itu secara zalim, bukan bihaq. Maka ketika itu dianggap sebagai uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Ketiga, al-haidu illam tasa'hu muddatut tuhuri. Al-haid dianggap sebagai perkara ataupun uzur yang tidak memutuskan tatabuk. Kalau apa? Kalau iktikaf tu tak boleh dikerjakan melainkan mesti ada haid duduk dalam. Tu dia. Tu dia. Contohnya perempuan tu bernazar untuk iktikaf sebulan. Sebulan ni ghalibnya tuan-tuan memang ada haid lah. Memang ada haid. Jadi perempuan tu iktikaf dan 10 hari, datang haid 7 hari, dia keluar masjid. Mana boleh duduk dalam masjid? Sedang haid. Habis haid nanti dia wajib kembali segera ke masjid dan tak perlu dah niat semula. Dia kena sempurnakan apa? Sebulan. Kena sempurnakan sebulan 30 hari lah. Boleh? Tu. Jadi haid 7 hari itu tidak memutuskan tatabuk. Tapi kalau haid itu kalau dia bernazar untuk iktikaf dalam satu tempoh yang boleh tempoh tu dikerjakan tanpa datangnya darah haid, maka ketika itu kita sebut haid memutuskan tatabuk. Haid memutuskan tatabuk. Contohnya apa? Dia bernazar untuk iktikaf 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Dalam bab haid kita sebut sekurang-kurang suci antara 2 haid, maknanya perempuan tu datang haid hari ni. Lepas tu habis. Perempuan tu habis haid hari ni. Dia nak datang haid semula mesti suci dulu 15 hari 15 malam. Jadi 15 hari 15 malam itu boleh sahaja perempuan tu suci dan tak didatangi darah haid. Jadinya kalau dia nazar untuk iktikaf dalam masjid selama 15 hari 15 malam dan ke bawah. Tiba-tiba tengah-tengah iktikaf datang darah haid. Kita sebut darah haid yang datang tu memutuskan tatabuk. Memutuskan tatabuk. Kalau kamu nazar untuk iktikaf 15 hari berturut-turut, maka kamu kena apa? Kena start daripada awal balik. Kalau kamu tak nazar, mana kamu sebut nawaitu al-i'tikaf al-manduba 15 mutawaliyah. Saja aku puasa apa? Saja aku i'tikaf yang sunat 15 hari berturut-turut. Maka sunat. Bila sunat, walaupun bila kamu dah selesai 7 hari i'tikaf, 10 hari i'tikaf, lepas tu datang darah haid, disebut darah haid itu memutuskan tatabuk. Tak. Lepas tu sunatlah kamu kembali untuk menunaikan baki daripada 15 hari tu. Tak dah 10 tambah 5 hari lagi. Sunat sahaja, tak wajib. Sebab apa? Memang nazar daripada, memang iktikaf daripada awal tu sunat. Tapi kalau wajib, maka kita sebut, kalau dia nazar lah untuk iktikaf 15 hari turut-turut, maka kita sebut apa? Bila kamu kembali ke masjid, start daripada hari pertama balik. Sebab apa? Sebab haid tu memutuskan tatabuk. Pasal apa haid tu memutuskan tatabuk? Sebab kamu bernazar pada satu tempoh
dalam satu tempoh yang tempoh tu boleh suci daripada haid. Boleh sunyi daripada haid. Boleh sunyi, bukan suci. Boleh sunyi daripada haid. Iaitu 15 hari, 15 malam dan ke bawah. Sebab sekurang-kurang suci 15 hari, 15 malam. Berbeza kalau dia niat nak iktikaf sebulan, 2 bulan berturut-turut. Maka kalau ada haid berlaku di tengah-tengah, kita sebut haid itu tidak apa? Membatalkan at-tatabu'. Jadi bila dia kembali ke masjid, tak wajib dia start daripada awal semula. Tu dia. Boleh? Tu dia. Okay. Yang keempat, al-adhanu minal muadzinir ratibi ila manaratil masjidi al-munfasilati anhu al-qaribati minhu. Yang keempat, uzur yang tidak memutuskan tatabu' ialah perkara-perkara lagu ni mungkinlah orang awam tak perlu tahu sangat, sebab buat pun tak rajanya. Kalau berlaku dia boleh tanya ustaz jawab lah. Tapi penuntut ilmu kena tahulah, sebab penuntut ilmu tu ustaz tu yang nak jawabnya. Tak. Jadi orang awam boleh rehat, tidur, relax. Biar ustaz yang mengaji. Apa-apa tanya ustaz tolong jawab. Tapi fardu ain kena selesai lah. Ni fardu ain pun ke laut tak boleh juga. Selesaikan fardu ain dulu. Lepas tu nak kerja, cari PT, tak, carilah, tak ada masalah. Yang pentingnya halal. Tak, kemudian biar adalah amalan-amalan tu berkat ke akhirat tu. Tak, zikir ke, kalau dia ikut majlis ilmu setiap seminggu sekali, seminggu 2 kali tu lagi comel. Tapi tak wajib dah bila dah selesai fardu ain, tak wajib dah. Fokus pada ibadah, fokus pada mencari rezeki untuk anak bini. Jangan-jangan pergi berjalan tak. Tu ikutlah. Okey, yang keempat, sebab perkara ni rumit dah ni. Masuk bincang orang kampung keluar dah daripada masjid ni. Benda ustaz yang mengarut benda ustaz ni. Tak. Tapi sebab kita baca kitab dan audiens kita pelbagai, insya-Allah lah, yang faham, yang tak faham insya-Allah boleh dengar balik, ulang kaji balik. Yang nombor 4, al-adhanu minal muadzinir ratibi ila manaratil masjidi al-munfasilati anhu al-qaribati minhu. Jadi perkara yang keempat yang tidak memutuskan tatabu' ialah azan. Jadi contohlah muadzin, saya bernazar untuk iktikaf dalam masjid. Ini selama 10 hari berturut-turut. Selaku muadzin saya kena azan. Ni zaman dulu punya cerita ni, zaman hari ni kata-kata azan dalam masjid, jadi tidak memberi mudarat lah, sebab dia tak akan keluar masjid, duduk dalam masjid je. Zaman dulu ni masjid, kat sebelah tu ada menara. Sebelah masjid. Dia bukan masjid lah, menara tu bukan masjid. Bila naik atas menara tu azan kat atas. Jadi waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, saya sebagai muazzin yang ratib, yang dilantik, yang diberi gaji, kena naik lah menara tu. Bila nak naik menara untuk azan, kenalah keluar daripada masjid. Maka keluar itu tidak memberi mudarat pada tatabu', tidak memutuskan tatabu', tidak memutuskan berturut-turut tu. Tapi dengan syarat dia punya menara tu dekat lah. Dan itu yang kebiasaannya orang tak buat menara nak azan 1 kilo daripada masjid. Tu kerja yang bodoh kita panggil. Faham tak? Tu. Nombor 5, iqamatu haddin thabata bighairi iqrarih. Yang kelima ialah nak melaksanakan hudud yang sabit bukan disebabkan ikrar orang yang sedang iktikaf. Orang yang iktikaf ni mencuri. Bila mencuri cukup syarat, maka kena potong tangan. Boleh. Tapi cukup syarat. Siapa kena potong tangan? Kerajaan, pihak berwajib pegang kita. Dan kena ingat syubhah hudud akan gugur dengan syubhah. Ini satu perbahasan lain lah kalau nak dibincangkan. Ala kulli hal, kita sebut ada bukti yang kukuh, ada saksi. Maka orang yang beriktikaf tu kena keluarlah daripada masjid tu. Untuk apa? Untuk dilakukan had kat atas dia, potong tangan. Tak. Maka kita sebut dia keluar untuk dilakukan had ke atas dia. Tak. Tidak memutuskan tatabu'. Berbeza kalau dia sendiri mengaku.
Dia mengaku saya memang mencuri lah. Saya curi dalam 300-400 ribu duit syarikat. Faham tak? Lepas tu cukup syarat-syarat yang lain, maka kita sebut dikenakan hudud. Keluar daripada masjid untuk dilaksanakan hudud, tapi tersabitnya hudud tu dengan sebab apa? Ikrar. Dia sendiri ikrar. Maka bila dia sendiri ikrar, maka dianggap sebagai dia sendiri yang bersalah. Kekurangan tu datang daripada alik dia, pihak dia. Maka kita sebut memutuskan tatabuk. Ketika itu memutuskan tatabuk. Tapi kalau had itu dilaksanakan ke atas diri dia, bukan disebutkan ikrar dia, tapi disebutkan bayinah, saksi dan sebagainya, kita sebut tidak memutuskan tatabuk. Selesai. Nombor ni, nombor ni al-iddah idza kanat ghaira mutasabbibatin laha. Al-iddah idza kanat ghaira mutasabbibatin laha. Perempuan iktikaf dalam masjid, nazar, iktikaf sebulan berturut-turut, tiba-tiba dicerai oleh suami, maka wajib dia beriddah. Bila beriddah, dia kena duduk rumah lah, tak boleh keluar. Maka dia balik untuk duduk di rumah, beriddah di rumah. Boleh. Dia iddah berapa lama, ikutlah berapa lama pun, kita sebut tidak membatalkan tatabuk. Dengan makna bila dia kembali ke masjid, sempurnakan sahaja iktikaf yang telah lalu. Maknanya kalau niat sebulan, dah habis 10 hari, sempurnakan lagi 20 hari. Tapi dengan syarat apa? Iddah tu bukan dia yang punca. Bukan dia bermunca kepada iddah. Contoh suami dia cerai. Bila suami dia cerai, maka punca iddah tu suami. Sebab suami cerai. Kalau suami tak cerai, tak iddah. Jadi sebab suami cerai, tak, maka ada iddah. Jadi bukan punca iddah tu daripada diri dia. Kalau iddah tu punca daripada diri dia, maka ketika itu memutuskan tatabuk. Dalam bab munakahat dibincangkan. Nombor 7, ada syahadah, menyampaikan syahadah penyaksian. Ta'ayyanat alaihi wa lam yumkin ada'uha fil masjid. Dengan syarat apa? Dengan syarat syahadah tu tidak boleh disaksikan, tak boleh diberi, tak boleh dilaksanakan, tak boleh disampaikan melalui dia seorang, kecuali dia seorang. Syahadah ta'ayyanat alaihi, yang tertentu ke atas diri dia. Orang lain tak boleh bagi syahadah. Ada orang lain apa tu, mungkin tertolak syahadah ataupun tidak menyaksikan perkara tersebut, dia seorang je yang menyaksikan. Tak. Ataupun dia dengan sahabat dia seorang, tapi penyaksian tu nak perlu pada 2 orang, maka dia terpaksa keluar jugalah daripada masjid. Walau mungkin ada wa fil masjid, dalam masa yang sama syahadah tu tidak boleh dilaksanakan dalam masjid. Maka ketika itu kalau dia keluar, kita sebut tidak memutuskan tatabuk. Kama qala sahibu safati zubat wa abtalu in nadharat tawali bil wat'i wal lamsi ma'al inzali la bi khuruj minhu bin nisyani aw li qada'i hajati al insani aw marad shaqqa ma'al muqami wal haid wal ghusl min ihtilami wal akli wal shurbi aw al adhani min ratibin wal khawfi min sultani. Tidak. Nak habis dah yang keempat. Masalah yang keempat yang dibawa dalam bab i'tikaf ialah syakhsun. Mana adik? Main apa sini lah? Panggil adik. Duduk dalam ni. Yang terakhir, sebagai pengakhiran bagi bab i'tikaf ni, ialah masalah yang keempat. Saya sebut syakhsun nadhara i'tikafan mutatabi'an wa syarata al-khuruja min al-masjid athna al-muddah, fama hukmu hadha asy-syarti. Seorang bernazar untuk i'tikaf 10 hari berturut-turut, sebagai contoh 10 hari berturut-turut. Dalam nazar dia tu, dia mensyaratkan untuk dia keluar daripada masjid. Apakah hukum syarat ni? Maknanya dia sebut gini, sahaja aku bernazar untuk i'tikaf dalam masjid ini selama 10 hari berturut-turut, dan aku mengharuskan bagi pihak aku keluar daripada masjid dalam tempoh 10 hari ini. Maka apakah hukum syarat tu? Sah ke tak sah? Dia boleh keluar ke tak boleh keluar? Kalau dia keluar, dia memutuskan tatabuk ataupun tidak? Maka disebut fihi tafsil, padanya ada perincian. Ada 2 perincian. Yang pertama, idza syarata al-khuruja li'aridin mubahin maqsudin la yunafi li'i'tikaf sahha syartuh. Kalau dia mensyaratkan
Kalau dia mensyaratkan untuk keluar daripada masjid dengan sebab arid. Arid ni satu perkara yang mendatang. Arid tu pula perkara yang mubah, harus. Maqsud ni mana yang dinilai boleh ataupun yang dianggap sebagai bukan sia-sia, yang dianggap bukan sia-sia, bukan perkara remeh, bukan perkara yang sia-sia oleh syarak. Itu maksud yang bertujuan tertentu kan. Apa? Kemudian perkara arid tu pula la yunafi al-i'tikaf, tidak menafikan i'tikaf. Maka ketika itu sah syaratuh, sah syaratnya. Duduk kat mana? Duduk kat depan mesin makanan. Ya Allah, saja je tu. Nanti lah nak habis dah, nanti pergi. Macam kongak giginya. Ada banyak lah. Panggil adik atau habis nak jalan-jalan. Pergi. Sahha syartuh fa in ayyana syai'an kataraddudin ala qarib fala yatajawaz alladhi ayyanah. Kemudian kalau dia mensyaratkan untuk keluar tu untuk perkara tertentu. Contoh taraddud ala qarib, maknanya ziarah kerabat ataupun taraddud ni maknanya pergi balik. Aku memok dia, maka dia tak boleh keluar selain daripada tujuan tu lah. Kalau dia wa illam yu'ayyin syai'an bal atlaq, kalau dia tidak mentakyinkan sesuatu malah dia atlaq, fayajuzu lahu al-khuruj li kulli gharadin walau dunyawiyan mubahan kaliqa'i amirin wa ghairi. Kalau dia itlaq, dia tidak takyinkan keluar tu untuk apa, dia sebut kalau berlaku sesuatu aku nak keluar. Kalau ada satu perkara yang arid dan aku nak keluar, maka kita sebut arid tu kalau mubah, maksud la yunafi al-i'tikaf, dia boleh keluar. Maka kat sini dia boleh keluar bagi setiap tujuan, walaupun berkait dengan dunia. Yang penting benda tu haruslah. Contohnya jumpa pemimpin ataupun jumpa dia punya bos dan sebagainya. Kejap adik. Nombor 2, idza syarata al-khuruja la li'aridin ka'an qala illa an yabduwa li al-khuruj aw li'aridin muharramin ka sariqah aw ghairi maqsudin ka tanazzuh aw munafi li'i'tikafi ka jima'i zawjatihi fala yasihhu syartuhu bal wala yan'aqidu aslan. Perincian yang kedua, kalau dia tu mensyaratkan keluar daripada masjid bukan untuk arid, bukan untuk perkara-perkara yang mendatang. Kalau yang tadi tu disebut apa? Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini 5 hari berturut-turut. Sahaja aku bernazar untuk iktikaf dalam masjid ini 5 hari berturut-turut. Dan kalau ada berlaku sesuatu yang menuntut aku keluar, maka aku keluar. Tak. Tu. Kalau ada satu perkara yang arid, yang mendatang, yang menuntut aku keluar, maka aku boleh keluar. Dia sebut lagu tu. Maka kita sebut kalau dia kita sebut dia boleh keluar lah, dia boleh keluar. Cumanya kalau dia takyinkan keluar tu untuk sesuatu yang khusus, suatu taraddud al-qarib, maka dia tak boleh keluar selain daripada itulah. Tapi kalau dia atlaq, maka dia boleh keluar untuk setiap gharad, walaupun gharad yang duniawi, tak, yang harus, yang mubah lah, tidak haram, seperti berjumpa pemimpin dan sebagainya. Tapi yang kedua ni apa? Yang kedua ni idza syarata al-khuruj la li'arid. Dia mensyaratkan keluar tapi bukan untuk perkara yang datang. Contoh disebut sahaja aku bernazar untuk iktikaf dalam masjid ini selama 10 hari berturut-turut illa ayyabduwa li al-khuruj. Kecuali lah kalau terzahir bagi aku untuk keluar, aku keluar. Maknanya bahasa mudah itu gini. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini 5 hari berturut-turut, dan kalau aku nak keluar, aku keluar. Mana bila-bila masa sahaja, tanpa disebabkan perkara yang arid mendatang. Tu. Maka ketika itu kita sebut tidak sah syarat dia. Sebabkan dia akan jadi bolong. Dia syarat 5 hari berturut-turut, tapi duduk sekejap keluar. Keluar dulu. Lepas tu duduk sekejap keluar, duduk sekejap keluar, duduk sekejap keluar, duduk sekejap keluar.
tanpa hajat, tanpa tu, tanpa ni. Tak. Asal dia nak keluar, dia keluar. Maka tak jadilah lepas turut-turut tu dia kena disisir. Ataupun li'aridin. Dia sebut untuk aku akan keluar kalau perkara li'arid. Cuma arid tu muharram. Untuk mencuri, keluar untuk mencuri, itu tak boleh lah. Ataupun keluar untuk arid yang ghairi maksud. Contoh keluar mata-mata nak tanazzuh. Tanazzuh ni tengok apa tu, orang panggil makan angin lah, ambil angin. Duduk dalam masjid, puas duduk dalam masjid, keluar nak ambil angin. Itu ghairu mu'tabar juga. Syarat tu tidak sah. Ataupun keluar dengan niat untuk i'tikaf, untuk jima' bini. Itu satu perkara yang menafikan al-i'tikaf. Dia sebut sahaja aku bernazar dalam masjid ini 10 hari berturut-turut, melainkan kalau aku nak balik jima' bini, maka aku boleh keluar. Dia syaratkan gitu dalam niat dia. Tak. Tiba masa dia keluar dari jima' bini, tak boleh. Dia sebut syarat tu tidak sah. Syarat tu tidak sah, malah tidak dikira pun. Allahu a'lam bis-shawab. Selesai kat situ. Allahu a'lam. Jadi dah selesai bab al-i'tikaf. InsyaAllah nanti tengoklah kita baca bab haji wal umrah ke, baca bab jenazah ke, tengok. Tapi rasa lebih nak baca bab jenazah dulu. Tak, sebab itu yang lebih banyak berlaku lah. Berbanding haji dan umrah ni, jangan-jangan sangat orang pergi haji umrah ni. Kalau mati ni semua lah kita, kalau ada saudara mati, lebih kerat lah kita laksanakan benda yang berkait jenazah ni berbanding pergi haji. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.